Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Alhamdulillah, selamat datang semua kepada episod pertama untuk siri kisah-kisah pemuda yang hebat dalam Al-Quran yang dibawa khas oleh tim Tadabbur Circle. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Hazmi Rashad. Saya sekarang ni mengajar part-time di Universiti Sains Islam Malaysia dan juga full-time di Tadabbur Center sebagai pegawai media. Jadi insyaAllah sepanjang Ramadan saya dan tim saya, insyaAllah kita akan buat 4 siri untuk kita mengupas dan juga kita ambil tahu tentang kisah-kisah pemuda yang hebat dalam Al-Quran. Mungkin kita nak cari inspirasi daripada kisah-kisah pemuda yang ada, tetapi alangkah baiknya kalau bulan puasa ni adalah ataupun bulan Ramadan ni sebagai bulan Al-Quran, kita mengambil inspirasi daripada Al-Quran itu sendiri. Dan insyaAllah hari ni kita akan lihat pada satu kisah Nabi Daud AS, yang di mana mungkin kita pernah dengar kisah-kisah Nabi Daud AS ni melalui mungkin pernah tengok kat TV ke kan, kisah-kisah Nabi Daud AS ataupun pernah membaca buku. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tengok sendiri di dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Daud AS itu sendiri. Dan insyaAllah kita akan tengok hari ni kisah Nabi Daud pada waktu baginda waktu muda. Okay? So dalam Al-Quran ada specifically beritahu tentang satu peristiwa yang sangat penting yang menyebabkan Nabi Daud AS menjadi seorang raja. Okay. So kalau kita tengok dekat ayat-ayat Quran memberitahu apa ciri-ciri Nabi Daud, sebelum kita tahu kisah tersebut, kita tengok dulu ciri-ciri dan juga sifat-sifat Nabi Daud AS. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan dalam pegangan agamanya. Sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan bersabar mematuhi perintah kami. So perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada Nabi Daud adalah dzal aid, yang mempunyai kekuatan. Aid kita tahu yadun kan, mempunyai apa, kekuatan daripada segi apa? Kekuatan daripada segi pegangan agama, iaitu apabila berlaku apa-apa dalam kehidupan dia, kehidupan baginda alaihissalam, baginda tidak akan berganjak dan tetap di situ, tetap kuat. Kerana apa? Kerana Allah sambung lagi, kerana apa? Innahu awwab, sentiasa rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Daud AS berada dalam keadaan resah gelisah, baginda akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ketenangan. Apabila baginda berasa marah, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kesejukan untuk meredakan kemarahan. Banyak benda yang dilakukan oleh Nabi Daud AS yang akibat daripada perbuatan baginda yang menyebabkan baginda kuat daripada sudut agama dan juga daripada sudut hubungan baginda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah Nabi Daud AS. Dan juga kalau kita tengok daripada hadis ni, Nabi Daud AS antara berpuasa yang paling hebat adalah puasa Nabi Daud AS, iaitu 1 hari selang, jangan terus continuous. Dan juga apabila nak solat malam, baginda akan bangun mendirikan 1/3 malam, mana beri ruang untuk rehat dulu and then bangun solat. Kenapa? Kerana ini menunjukkan apa? Menunjukkan Islam mementingkan kuantiti daripada kualiti. Kan kalau kita mengantuk kadang-kadang bangun kan, lepas tu nak tahajud tapi ngantuk dalam keadaan memaksa diri, akibatnya apa? Kuantiti solat ataupun kualiti solat tu tidak terjaga. So apabila kita melakukan sesuatu perkara, itu adalah kuantiti atau kualiti itu penting. Okay? So selain daripada itu, kelebihan Nabi Daud AS yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami sambil kami berfirman, hai gunung ganang,
Ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud, dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya, dan juga telah melembutkan besi baginya. Kelebihan Nabi Daud alaihissalam di mana gunung ganang turut bertasbih, bertasbih ataupun turut bersama-sama mengulangi puji-pujian dengan Nabi Daud alaihissalam. Menunjukkan apa? Nabi Daud dengan gunungnya adalah satu simbol kepada kekuatan Nabi Daud itu sendiri. Apabila gunung yang besar itu juga turut bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga burung-burung yang berterbangan yang kita nampak cantik di langit juga bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Seterusnya, wa alanna lahul hadid, iaitu baginda juga dapat melembutkan besinya. Ini adalah antara salah satu kelebihan Nabi Daud alaihissalam, iaitu baginda dapat untuk melembutkan besi. Maksud dia adalah seorang tukang besi yang sangat hebat. Tukang besi ni kalau kita tahu untuk melakukan untuk membuat contoh barang-barang besi, contohnya baju besi dan sebagainya, pedang, perlu pandai untuk melembutkan besi. Ini adalah kepakaran Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita tengok daripada kelebihan dan juga kekuatan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud ni kuat kerana apa? Hebat kerana apa? Dia dapat seimbangkan dunia dan akhirat baginda. Dunia dia bukan sahaja seorang raja, tetapi juga seorang tukang besi yang sangat hebat, orang yang mempunyai kepakaran daripada sudut craftsmanship ataupun blacksmith dia. Dan kalau daripada segi hubungan dengan Allah, sangat hebat kerana sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan amalan tahajud itu menjadi satu perkara yang sinonim, perkara yang biasa kepada Nabi Daud alaihissalam waktu tu. Okay? So ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Baik, hari ini kita akan tengok satu kisah yang berkaitan dengan zaman muda Nabi Daud alaihissalam sebelum baginda menjadi seorang raja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Dalam kisah ni, di mana ada dua pihak akan berperang. Yang pertama pihak Talut, tentera Talut, dan kedua adalah Jalut. Siapa yang jahat? Jalut. Okay, Jalut telah melakukan kerosakan yang banyak sangat di muka bumi sewaktu itu. Dan antara yang memimpin ataupun orang yang memimpin pada waktu itu untuk menghancurkan ataupun mengalahkan Jalut adalah orang yang bernama Talut. Kalau kita nak tahu kisah Talut ni adalah sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilu malaikah. So Talut ni adalah seorang individu yang sangat hebat, di mana dia bukanlah daripada kelas utama ataupun kelas atasan, tapi dia disebabkan kehebatan dia untuk memimpin dan juga kekuatan fizikalnya, maka dia berjaya untuk memimpin satu tentera untuk menentang Jalut. Dan sudah semestinya kalau biasanya peperangan ni sepanjang jalan, bukan zaman sekarang pakai kereta kebal ke pakai helikopter terus. Zaman dulu kena jalan mungkin beribu-ribu, beratus-ratus kilometer, dan sudah semestinya mereka akan rasa panas tentera ni. Dan Allah ada ujian tersendiri kepada tentera Talut waktu itu. Apa yang Talut cakap kepada tenteranya? Innallaha mubtalikum binahar. Allah akan uji korang semua ni dengan apa? Dengan satu sungai. Kamu akan lintasi satu sungai. Ini adalah ujian sebenar. Seorang ketua kena pandai untuk uji tentera ataupun kena pandai uji anak buah untuk tahu kekuatan siapa yang dia kekuatan dia kat mana. So itu adalah ciri-ciri seorang ketua yang baik, iaitu dia mampu untuk menguji ataupun meletakkan sesuatu ujian supaya kita tahu mana dia punya peringkat ataupun mana punya kehebatan anak buah ni. Faman syariba minhu, apa yang Talut cakap? Ujian dia adalah faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang
ataupun minum, siapa yang minum air daripada sungai ni, dia bukan daripada tentera aku. Mana siapa yang minum daripada sungai ni, maknanya korang boleh keluar daripada tentera aku. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Siapa yang tak minum, mereka lah, dia orang akan stay dalam tentera aku. Kalau pun nak minum juga, kena hanya minum satu cedok ghurfah sahaja minum. Bayangkan, dah banyak beribu-ribu beratus-ratus kilometer jumpa sungai cantik kan, dengan air jernih, tiba-tiba ketua tak bagi minum. Ketua cakap, kalau kamu minum, boleh balik, boleh keluar daripada tentera aku. So bayangkan, dah beribu ratus kilometer, panas lagi, ramai dari kalangan kita akan memilih apa? Of course, kita nak minum air sebanyak-banyak mungkin. Dan orang yang meminum air ni, dia cakap apa? فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Setelah Talut bersama orang-orang yang beriman dah seberang sungai, biasa seberang sungai, orang yang minum ni, dia cakap, kami qalu la taqah, kami tak ada tenaga, tak mampu. Bayangkan, korang nak yang ni lah, yang dah minum ni, korang dah lah nak perang dengan tentera tentera Jalut, tak minum air. Tentera Jalut dah lah kuat, takkanlah kita orang tak minum air, kita orang tak nak join lah. So tinggal hanya beberapa orang sahaja, dan orang-orang ni ataupun orang-orang yang tinggal yang mempunyai keimanan yang kuat ni, apa yang cakap? قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Mereka cakap apa? Berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Menunjukkan apa? Kualiti orang yang tinggal dalam tentera Talut ni merupakan kualiti yang sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kerana apa? Dia tahu dah bilangan dia sedikit, tetapi dia percaya bahawasanya dia akan menang kerana kualiti mereka. So apa yang kita boleh belajar daripada sini? Quality over quantity. Kalau quantity banyak tetapi quality tak ada, it is not worth it. Tak berguna pun. So salah seorang dalam tentera Talut ni yang kualitinya hebat, sudah semestinya Nabi Daud AS. Maka apa yang berlaku dalam medan peperangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Apa yang berlaku dalam medan peperangan tersebut? Apabila satu golongan yang ramai menentang satu golongan yang sedikit, tentera Jalut ramai dan kuat, tentera Talut hanya sedikit. Apa yang berlaku disebabkan kekuatan dan juga kualiti keimanan mereka? Apa yang berlaku? Fahazamuhum biiznillah. Apa yang berlaku adalah mereka berjaya mengalahkan tentera Jalut. Bagaimana? Allah sambung, wa qatala Dawud Jalut. Siapa yang bunuh? Adalah Daud. Dalam peperangan, kalau kita main game ke apa kan, bila ketua mati, of course satu tentera mati, dan kat sini Jalut mati di tangan Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud bunuh? Ada berpendapat dalam tafsir bahawasanya Nabi Daud ni menggunakan lastik, ataupun kekuatan antara kelebihan Nabi Daud, kepakaran Nabi Daud ni adalah he is a sniper. Kan dia boleh menggunakan dia mahir dalam penembak tepat. Dia adalah seorang penembak tepat. Tapi kat sini digunakan lastik. Okay? Lastik. Dan kemahiran Nabi Daud AS ini untuk menembak tepat, akhirnya Nabi Daud menggunakan untuk kebaikan orang lain juga, kebaikan semua orang, iaitu apabila baginda AS berjaya untuk menewaskan Jalut.
hasil daripada Nabi Daud AS yang membunuh. Disebabkan Nabi Daud AS membunuh Jalut, apa yang berlaku? Wa atahullahul mulk wa 'allamahu wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah bagi dia apa? Allah bagi dia kerajaan ataupun menjadi seorang raja. Kemungkinan besar Talut waktu ini bila menampak Nabi Daud yang menewaskan Jalut, Talut menampak kualiti yang ada pada Nabi Daud AS dan memberikan Nabi Daud AS future. Maknanya Nabi Daud AS mungkin bukan waktu itu seorang pemuda, tetapi he will be a future king, sebagai seorang yang akan yang akan memerintah ataupun menguasai kerajaan aku selepas ini. Kat sini bukan Nabi Daud menjadi seorang raja yang berhikmah, yang tahu menggunakan kekuasaan dia. So apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Daud AS ni? Yang pertama sekali, seperti yang kita tengok daripada tentera Talut di sungai, kualiti melebihi kuantiti. Itu yang pertama. So macam mana dengan kita? Contohnya kalau kita belajar, kan, kita banyak menghabiskan waktu, tetapi waktu itu tidak berkualiti. So study pun tak memberi efek apa-apa. So kita kena pastikan kita tahu waktu mana yang kita mampu melahirkan study yang kualiti. Begitu juga hubungan kita dengan Al-Quran. Contoh, bulan Ramadan ni kita bekerja untuk menghabiskan 30 juzuk. Tak ada masalah. Sangat digalakkan. Cumanya di samping itu, kita kena lakukan proses tadabbur juga untuk melahirkan pembacaan yang kualiti. So itu adalah sesuatu yang kita kena sentiasa ambil perhatian. Quality over quantity. Okay? Quality itu penting. Sebab untuk melakukan sesuatu perkara itu untuk mendapatkan manfaat yang banyak dan juga manfaat yang tuntas, yang memang betul-betul memberi manfaat kepada kita, kita kena pentingkan quality. Quantity tidak akan menjamin apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Nabi Daud AS mempunyai kemahiran. Kemahiran dalam cerita ni adalah baginda mampu untuk menembak tepat. Okay. Menggunakan alat-alat baginda lah. Okay. Plastik contohnya. Dan membunuh Jalut. Dan ini adalah menunjukkan bahawasanya Nabi Daud menggunakan kepakaran dia untuk kebaikan orang lain. Untuk kebaikan semua orang sekeliling dia. So tu Nabi Daud masa muda, kan? So kita macam mana? Kita ada kepakaran tak yang kita boleh gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain? Contohnya kita pandai edit video. Boleh guna untuk edit video untuk kegunaan, contohnya sebarkan hadis, kan, sebarkan ajaran Al-Quran dan sebagainya. Ataupun kita mampu untuk bercakap. So kita ada kualiti untuk bercakap. So kita sampaikan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Bukan itu saja, kalau kita ada kemahiran, kita tak boleh macam stay static dengan kemahiran. Allah gambarkan dekat sini, Nabi Daud ada hikmah. Dengan erti kata lain, Nabi Daud dia ada ilmu dan juga tahu mana nak menggunakan ilmu tersebut. Nabi Daud ada kerajaan, dia tahu macam mana guna kerajaan tersebut untuk kebaikan orang lain. So bagaimana kita? Kita nak still static, duduk dengan ilmu yang kita ada sahaja, ataupun kita nak gunakan ilmu tersebut, kita nak top up ilmu-ilmu kita supaya ilmu-ilmu tersebut ataupun kemahiran-kemahiran kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. So orang-orang yang hebat ataupun pemuda-pemuda yang hebat digambarkan dalam Al-Quran, contohnya kisah Nabi Daud, menggambarkan bahawasanya seorang pemuda itu melebihkan kualiti, yang pertama. Yang kedua adalah tahu untuk menggunakan kemahirannya. Yang ketiga adalah dia tidak berpuas hati dengan kemahiran yang ada, dia akan top up dan juga try untuk tambah lagi kemahiran dia supaya at the end of the day dia menjadi seorang master ataupun menjadi seorang yang pakar dalam bidang tersebut. So begitu juga Nabi Daud AS menggunakan kepakaran dia untuk kegunaan, bukan untuk diri sendiri tetapi kepada orang lain juga. So itu adalah kisah Nabi Daud AS. Itu sahaja untuk tadabbur pada episod yang pertama tentang keberanian dan juga kehebatan Nabi Daud AS yang kita boleh belajar sebagai seorang mahasiswa ataupun juga seorang pemuda, untuk kita sama-sama tahu mana kemahiran kita dan bagaimana kita nak gunakan kemahiran kita untuk manfaat orang lain.
InsyaAllah itu sahaja untuk episod pertama. InsyaAllah kita jumpa pada episod-episod yang akan datang. Episod yang kedua seterusnya pada minggu hadapan pada hari Rabu. Itu sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.